Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai dua perkara pokok. Yang pertamanya adalah tentang multiplication rule dan satu lagi adalah union event. Baik, kita pergi kepada hal yang pertama, iaitu multiplication rule. Jadi apabila kita bincangkan tentang rule ini, sebenarnya dia melibatkan dua perkara lagi. Yang pertamanya adalah independent event dan satu lagi adalah dependent event. Jadi apa itu independent event? Independent event adalah jika kita ada, katakan ada dua event, katakan event A dan event B. Jadi kita katakan dia adalah independent jika event A occur does not affect the event B. Right? Itu adalah independent. Sebaliknya dependent adalah saling berkait di antara satu sama lain. Jadi sebelum ini saya telah bincangkan mengenai baik independent ataupun dependent, dia saling terkait dengan conditionally probability. Jadi kalau saya nak rumuskan seperti berikut, yang ini mungkin lebih mudah kita lihat. So, kita perhatikan yang ini, saya dah pecahkan kepada dua bahagian, iaitu dependent dan juga independent. Jadi, kita lihat dependent ini, cuba lihat, ini adalah apa? Ini adalah conditionally probability yang kita telah belajar sebelum ini. Jadi, kita hanya play around dengan formula ini dan kita akan dapati ini adalah hubung kaitnya dengan multiplication. Nampak tak? Sebagai contohnya, kita ambil ini kan, P A stroke B sama dengan P A intersect B over PB. Jadi kalau kita pindahkan PB ni ke kiri, maka kita akan dapat yang pertama ini. Nampak tak? Okey. So jadi ini adalah multiplication di antara PB dan P A stroke B. Right. Ini adalah independent. Sementara untuk ini adalah untuk dependent. Sementara itu, untuk independent, kita ada satu lagi ciri yang penting, iaitu P A stroke B is equal to A. Okey, so di mana kita boleh tulis sebagai apa yang kamu nampak di sini, dan apabila kita nak manipulate untuk yang independent, normally kita akan menggunakan this part. Ini saja. Ya. Baik yang ini ataupun yang kedua ini. Cuma apabila kita nak ungkapkan formula daripada bahagian ini, kita dapat yang berikut, kita akan dapati bahawa kedua-dua ini sebenarnya sama. Sebab kita boleh play around dengan A dengan B kan. A, B, B, A kan sama. Yang ini pun PA, PB, ini PB, PA kan dia sama saja kan. Jadi might as well kita boleh guna satu saja. Yang ini ataupun yang satu lagi. Depends pada how we declare the A and B tu macam mana. Alright. So ingat ya, ini adalah untuk dependent. Ini adalah untuk independent. So kita hanya menggunakan this part atau this part. Antara dua ni ya. So maknanya jika di dalam soalan yang diberi, pertama sekali yang paling penting adalah kita kena identify sama ada soalan tersebut independent ataupun dependent. Jika soalan tersebut adalah independent, maka kita boleh guna yang ini. Tetapi jika kita tahu dia adalah dependent, maka kita boleh guna yang ini. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Baik, kita lihat satu contoh. Example berikut. Right, ini adalah satu contoh lain. Cuma saya nak take note dekat sini. Contoh ini adalah contoh bagi dependent event. Okey, ini adalah contoh bagi dependent event. Macam mana kita tahu dia dependent? Kita boleh menggunakan formula ini. Kita boleh dapatkan terlebih dahulu untuk identify whether equal ni dia equal ke ataupun not equal. Jadi kita ada hubungan PA intersect B dan PA darab PB. So jadi kita cuba evaluate kan, carikan apakah nilai ini dan carikan apakah nilai PA darab dengan PB sama tak.
Kalau tak sama, maka dia adalah dependent. Boleh? Okey. So, seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, jika kita telah pun mengenal pasti soalan ini adalah dependent, kita lihat semula formula ya. Ini adalah yang dependent, maka kita harus menggunakan formula ini. Jangan terbalik. Ya, ini adalah untuk independent. Ini adalah untuk dependent. Oleh sebab soalan itu adalah dependent, maka kita perlu menggunakan rumus ini sahaja. Boleh ya? Baik, kita tengok penyelesaian dia. This is the question. We are given this table. Male, female, college graduate, not a college graduate. So macam ni. Jadi soalan dia apa? Jika kita baca kat sini, dia bertanya, what is the probability that this employee is a female and college graduate? Sebenarnya kita ada dua cara. Kalau kita nak buat cara yang direct macam ni pun boleh. One shot kita dapat jawapan. Contohnya, kalau katakan female ni kita denotekan sebagai F, lepas tu college graduate kita tulis G. Maka kalau nak mencari female and college graduate, maka kita perlu buat probability F intersect G. Macam ni. Jadi kita terus boleh dapat jawapan sebenarnya. Mana F? F dengan G. Mana tindanan F dengan G? Kat sini kan. Ini F, ini G. Maka tindanannya adalah 4. So 4/40 kita akan dapat 0.1. Inilah jawapan dia sebenarnya. So kita boleh buat cara yang macam ini pun boleh, tak ada masalah. Akan tetapi saya take note dekat sini, another way to do it is by using the multiplication rule. Jadi bila kita nak menggunakan multiplication rule, tanya dulu dependent ke independent. So oleh sebab soalan ini jelas menunjukkan dia adalah dependent, cuma ini kena kira ya. Kena kira lah. Tak perlu tunjuk, just to verify sahaja betul ke dependent. Kira sikit lah. Jadi kalau kamu kira, kamu akan dapati dia memang tak sama. Right? So bila kita dah kenal pasti dia adalah dependent, maka kita akan menggunakan rumus ini. Either one lah. Yang ini ke ataupun yang ini, tak kisah. Katakan kita pilih yang pertama itu. Jadi cara penulisan dia adalah macam ni lah. Dia setara ya. So kamu boleh lihat dia adalah setara. Maka probability F intersect G boleh ditulis sebagai probability G darab probability F stroke G. Macam tu. Jadi from here kita boleh dapat jawapan. Misalnya PG. PG betul ke 11/40? Cuba lihat table PG. Mana G? Ini G kan? So probability G adalah 11/40. So kita dah dapat satu bahagian. Yang ini dah okey. Lepas tu yang ini kita kena kembangkan lah ya. P F stroke G kita pakai rumus seperti yang kamu nampak kat sini, dan kita cari probability yang atas ni, cari probability yang bawah ni, dan dia akan end up dengan 4/40 per 11/40. So kita kira, maka akhirnya kita akan dapat yang inilah ya. P F intersect G kita dapat 0.1. Lihat, dia sama dengan jawapan yang kita cari menerusi direct tadi. So it's up to us nak pakai yang mana satu. Kalau rasa mudah untuk menggunakan yang cara ini, maka boleh guna cara ini. Boleh ya? So ini adalah satu contoh yang dependent. Ada yang independent tak? Okey. Yang inilah. Kita ada contoh kat bawah ni ya. So ini adalah seperti yang saya sebut tadi ya. Ini kalau for the independent cases, ini adalah rumus dia. Ini dia. Dan seperti yang saya sebut tadi, rumus ini sebenarnya sama je ya. Pilih satu je lah. So katakan kita pilih yang nombor satu kan. So kita stick dengan ini je ya. P A intersect B sama dengan P A darab P B. Yang ini. So tengok soalan.
So kalau kamu baca soalan ini, memang jelas ini adalah satu contoh soalan yang independent event. Jadi kalau kamu baca elok-elok kat sini, maka kita dapat memperoleh penyelesaian dia seperti berikut. Just using the formula PA darab PB. So sebenarnya kalau kamu baca ni sama aja A dengan B tu, sebab dia ada 2 fire detectors. So dua-dua tu sama sahaja, dan kita dapat 0.02 times 0.02, kita dapat 0.004. Boleh? Okey, kita selesai tentang multiplication for dependent and independent. Kita lihat sedikit mengenai yang ini pula, iaitu ini sebenarnya kita dah ulang-ulang je. The joint probability of mutually exclusive event. Ini saya dah pernah bincang sebelum ini. Bila kita sebut mutually exclusive, dia akan melibatkan no intersection for a given two set. Dengan arti kata lain, A intersect B, kita dapat set null. So macam ni ataupun kita boleh tulis the probability A intersect B is equal to 0. Dan kita ada satu formula kat sini. Sebenarnya kita ada formula for sample event. So kalau kita masukkan persyaratan P A intersect B equal to 0 ini ke dalam sample event punya formula yang panjang-panjang tu, dia akan end up dengan yang berikut, yang ini. So kita boleh masukkan syarat sama dengan kosong ini for the mutually exclusive event sahaja. So ini kita dah bincang. Ada satu contoh kat sini, kamu boleh lihat kat sini. What is the probability of A and R? So kalau kamu lihat A dengan R ni, kedua-duanya langsung tidak saling tidak berkait, dan kita boleh tulis dia sebagai probability A intersect B equal to 0. Okey, habis yang ini, kita akan pergi pula kepada bahagian yang terakhir, iaitu probability of union of event. Dan ada perkataan union kat sini, ataupun dalam soalan mungkin dia menggunakan perkataan the word or, atau kat sini. So ini yang saya sebutkan tadi. Rasanya kamu masih ingat lagi rumusnya ni. For the sample space, kita ada rumus yang panjang-panjang ini, iaitu P A union B sama dengan PA tambah PB tolak PA intersect B. Yang ini. Alright. So ini adalah untuk yang semua lah. Tapi jika for mutual exclusive punya event, kita tahu yang bahagian ini, yang saya gerakkan mouse ini, bahagian ini memberikan nilai kosong. Sebab itulah dia end up dengan rumus yang ini. Boleh Ini adalah melibatkan addition rule lah. So yang ini. So kita tengok case lah. Kalau dia sample space yang biasa je, kita pakai rumus yang ini. Jika tidak, kita pakai rumus yang ini. Ini adalah untuk mutually exclusive. Boleh Okey, tengok satu contoh kat sini. Ada contoh kot? Okey, kita diberi ini di cerita dia. A university president has proposed that all students must take a course in ethics as a requirement for graduation. Dan ini boleh baca lah Dan ini adalah table dia. Kita ada table faculty, student, favor, oppose, neutral. Dan ini adalah total dia lah. Soalan dia apa? Tengok soalan dulu. Soalan dia, find the probability that one person selected at random from these 300 person is a faculty member or in favor of this proposal. Dia faculty dan juga in favor. Katakan faculty tu A, in favor tu B. Jadi dalam kes ini, saya patah balik Dalam kes ini, kita nak pakai yang mana satu?
Of course, kita takkan pakai yang mutually eksklusif sebab dia tak sebut apa-apa kan. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan rumus yang pertama ini. Okay, so A union B, PA, PB tolak PA intersect B. By using this formula, kita pergi kepada soalan. Here we go. Di sini, kita akan fill in the blank. So, kita masukkanlah. So, kita masukkan nilai-nilai yang ini. PA apa, PB apa, dan PA intersect B apa. So, and of course, nilai-nilai ini kita akan dapat dari table yang diberi. Kita perlukan PA, PB dan ini kan. From the table, kita tengok macam mana saya dapatkan. PA ni apa? Okey, ini A faculty Ini B favor. So, jadi PA adalah, ini A kan? PA adalah, ambil ini, 70 per total 300. Satu. Yang PB pula, mana B? Ini adalah B. B adalah 135 per 300. Dan PA intersect B. Tindanan ni kat mana? AB, tindanannya dekat sini kan? 45. So, 45 per 300. So, kita dah kumpul semua maklumat dekat sini. What we need to do adalah substitute to the formula. Kita pergi kepada formula. Masukkan sini. 70 per 300. 135 per 300. Dan 45 per 300. Kita hitung sikit. Dan kita akan dapat jawapan 0.5333. Okay guys, so sampai sini dulu video kita. Kita sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.